Sekarang ini kita berada di Uhud, di mana di sini berlakunya satu peperangan antara kafir Quraisy dan juga tentera Islam. Ianya terletak di utara Madinah. Berlakunya perang Uhud ni pada tahun 3 Hijrah, iaitu perang kedua antara kaum muslimin dan pasukan kafir Makkah selepas peperangan Badar. Kemenangan awal bertukar kepada kekalahan bagi umat Islam selepas beberapa pejuang meninggalkan kedudukan mereka kerana keliru menyangka pertempuran telah berakhir. Sebab peperangan Uhud ini, yang pertama iaitu selepas kekalahan yang memalukan dalam perang Badar setahun sebelumnya, Quraisy Mekah membuat persiapan untuk mengumpulkan tentera yang hebat untuk memerangi umat Islam dan membalas dendam. Yang kedua adalah mereka ingin kononnya mengembalikan maruah yang telah tercadar kerana kekalahan dalam peperangan Badar yang lalu, dan beramai tentera kafir Quraisy yang telah tewas ataupun meninggal dunia. Persiapan perang, mereka mengumpulkan 3,000 tentera dengan 300 ekor unta, 200 ekor kuda dan 700 baju besi. Isteri dan anak perempuan ketua yang terbunuh di Badar mengiringi tentera untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri tontonan pembunuh yang dibunuh. Abu Sufyan adalah panglima tentera Makkah dan isterinya Hindun memimpin bahagian wanita. Bahagian kiri dan kanan masing-masing diperintah oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid. Amr bin As merupakan komander pasukan berkuda dan tugasnya adalah untuk menyelaras serangan antara sayap pasukan berkuda. Nabi kita SAW meninggalkan Madinah menuju ke lembah Gunung Uhud dengan tentera Islam hanya seramai 700 orang dan menyusun pasukannya untuk berperang. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu ialah panglima sayap kanan dan Munzir bin Amr radhiyallahu anhu sayap kiri. Hamzah, bapa saudara Nabi, telah dijadikan pengawal awal. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dipilih sebagai pembawa panji-panji Islam, dan Abu Dujanah radhiyallahu anhu menerima pedang Nabi yang dikenali sebagai Zulfikar. Strategi peperangan. Sebelum peperangan ataupun pertempuran, Nabi kita SAW telah menempatkan 50 pemanah di bawah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu di Jabal Rumah. Nabi memerintahkan mereka dengan tegas untuk tinggal di sana sehingga perintah selanjutnya walaupun apa terjadi. Dan inilah dia Jabal Rumah yang menempatkan 50 orang pemanah di bawah kawalan Abdullah bin Jubair. Peperangan. Sayyidina Hamzah yang merupakan singa Allah telah syahid dalam pertempuran. Dia dibunuh oleh lembing Wahsy bin Harb lantarannya berjaya itu memperoleh kebebasan daripada tuannya Jubair bin Mutim. Walaupun kehilangan Hamzah, umat Islam berjaya mengatasi orang kafir dan mula melarikan diri. Pada masa awal kemenangan inilah menyebabkan para pemanah yang telah meninggalkan tempat mereka menyangka bahawa pertempuran telah berakhir. 40 orang pengawal
menuruni gunung ini, ya, dan membiarkan orang Islam terdedah kepada serangan balas oleh musuh. Khalid bin Al-Walid melihat kekosongan Jabal Rumah dan pasukan berkudanya cuba menyerang orang Islam dari belakang. Apabila umat Islam melihat diri mereka dikelilingi, mereka menjadi panik. Musuh bertempur menghampiri Nabi dan dipukul dengan batu. Salah satu gigi hadapan Nabi patah dan topi besinya rosak. Dua penyangkut dari topi besi Nabi menembusi muka baginda. Darah mengalir ke mukanya dan dia menyekatnya sambil berkata, bagaimana mungkin suatu kaum yang telah mengotori muka Nabi mereka dengan darah sedangkan dia menyuruh mereka kepada Tuhan mereka. Mus'ab bin Umair telah menjadi sasaran musuh kerana dia adalah pembawa panji-panji umat Islam dan dia terbunuh. Oleh kerana Mus'ab sangat menyerupai Nabi, pembunuhnya Abdullah bin Qam'ah menyangka dia telah membunuh Nabi dan dengan bersorak-sorak berteriak bahawa dia telah membunuh Muhammad. Khabar angin tentang kewafatan Nabi sampai kepada umat Islam dan meruntuhkan semangat mereka. Suasana menjadi tenang apabila Ka'ab bin Malik melihat sekilas Nabi sedang berjalan untuk bergabung dengan umat Islam yang terkepung. Ka'ab mengenali mata Nabi walaupun muka Nabi ditutup dengan topi keleda. Dia berteriak dengan keras, wahai orang Islam, bergembiralah, ini Nabi. Kata-kata Ka'ab mengembirakan umat Islam yang tersisa dan mereka datang mengelilingi ke sisi Nabi. Dalam masa yang singkat 30 orang sahabat berkumpul. 30 orang sahabat berkumpul mengelilingi Nabi untuk mempertahankan baginda. Dalam keadaan cedera parah begitu, Nabi kita SAW telah membawa para sahabat menyusuri lembah Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri. Maka dengan itu terselamatlah tentera Islam daripada digayang oleh tentera kafir Quraisy. Seterusnya, Nabi kita SAW telah memimpin tenteranya melalui lereng gunung Uhud ini, dan maka selamatlah tentera Islam daripada mengalami kekalahan. Inilah Gunung Uhud dan juga Jabal Rumah, dan dikatakan antara dua ini, iaitu antara Jabal Rumah dan Gunung Uhud inilah, di tengah-tengah tu merupakan tempat berlakunya peperangan Uhud yang begitu sengit. Sekian.